Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Izrin Ismail dari kelas programming.com dan kita ada satu pertanyaan dekat forum Jom Web. Yang ini dia bercerita tentang macam mana nak buat forum pula. Nak buat borang ni nampak lebih cantik dan kemas. Jadi bagi saya yang apa yang saya tahu, kita pandai guna Bootstrap lah. Okey, kalau tidak tahu apa itu Bootstrap, Bootstrap ini adalah satu framework CSS. Di mana kalau kita gunakan dia, kita senang nak buat website yang web responsif, mobile cantik, desktop cantik, dan ada lain-lain kegunaan. Okey. Okey, lepas tu Bootstrap ni secara amnya kalau kita tengok, kita boleh tengok dekat apa example contohnya. Uh, Kalau nak tengok contoh-contoh tertentu, okey mungkin yang ini lebih kurang macam itulah. Semua page-page dia rupa pun lebih kurang sama. Tapi pada masa yang sama, kita ada beberapa theme, dia panggil theme yang free, yang berasaskan Bootstrap. Dia punya warna mungkin lain sikit, dia punya style font lain sikit. Tapi secara amnya, konsepnya sama. Dia masih lagi berasaskan Bootstrap, dia masih boleh buat responsif, komponen-komponen elemen dia semua sama kan. Okay, cuma warna dia berbeza-beza. Contoh ini adalah jenis Cosmo, kita pergi kat themes ni. Ini Cerulean. Okey, ataupun yang ini Darkly. Okey, yang ini Pulse kan kita boleh. Kalau nak beli, ada juga theme yang berbayar, tapi ini theme yang free lah, yang boleh kita dapat dan gunakan. Okey, jadi kita nak cuba buat balik form dia yang sama macam ni, tapi kita nak pakai Bootstrap, kita nak menjadikan dia cantik dan kemas, dan kita nak jadikan dia responsif untuk mobile cantik, untuk desktop pun cantik. Jadi untuk demonstrasi, saya akan gunakan CodePen. Okey, di sini kita boleh buat coding-coding di sebelah kiri ni. Dan sebelah kanan ni kita akan nampak hasil dia lah. Alright, jadi untuk mula-mula sekali kita nak pakai template, kita pakai theme. Minta maaf, template tu lain. Kita nak pakai theme, maybe mungkin kita boleh pakai yang sandstone ni lah. Kita tengok macam mana rupa sandstone ni. Macam tu kan. Okay, macam not too bad. Jadi sandstone ni kita klik kat dia. Kita okey, ini kalau tengok kita boleh dapat dah dia punya file CSS dia. Kalau biasanya kita akan ambil dari Bootstrap ni sendiri. Macam mana introduction, get started, kita boleh dapatkan yang penting CSS ni. Kalau ada komponen-komponen tertentu, contohnya macam model, pop-up dan sebagainya, kita boleh dapatkan bersama dengan JavaScript je lah. Tapi untuk rupa, reka bentuk dan layout dan sebagainya, pakai CSS pun dah cukup. Biasanya kita akan pakai yang ini. Yang ini dari Bootstrap yang original. Sumber asli dia. Okay, tapi kalau theme yang percuma ni, mungkin kita boleh dapatkan dari sinilah. Okay, kalau kita klik ni, dia kita boleh download kan. Ataupun macam mana kita macam open dekat JS Fiddle ni. Okey, JS Fiddle ni samalah macam codepen.io ni. Cuma company yang lain. Tapi yang penting ni saya nak tengok dekat sebelah kiri ni ada resources, URL. Kita nak dapatkan yang dia punya Bootstrap ni. Okay, kalau kita klik ini dapat URL dia. Saya nak copy URL ni, kita gunalah dalam kita punya CodePen. Kalau CSS ni kita boleh klik gear icon tu untuk settings. Kita tengok dekat bawah ni. Kat bawah ni saya dah ada dah. Saya pakai yang Cosmo Kita tengok yang macam mana rupa yang Cosmo. Rupa dia ala-ala macam tu boleh lah. Tapi kalau kita nak pakai yang lain, kita boleh terus ubah je di sini. Jadi kalau itu dah siap, ini kita minimize CSS, minimize JavaScript, kita tak ada nak keperluan sangat. Kita nak buat dia punya HTML saja. Jadi Bootstrap ni bermula dengan yang ni saya pakai Emmet shorthand, Emmet coding Jadi saya boleh letak div. Lepas tu bila kita nak buat container, kita boleh letak titik. Kita nak buat kelas dia. Okey. Dan kemudian saya boleh tab. Dia akan jadi macam itulah. Jadi dia shorthand nak menaip kan. Jadi bila buat dengan Bootstrap ni, kita bermula dengan container. Dalam container ada row. Lepas tu dalam row mesti ada column. Okey. Column Bootstrap ni konsep dia berasaskan 12 column. Setiap satu row tu ada 12 column yang sama size. Kalau kita letak 12 column, dia kena sama size lah. Kalau kita nak baca kat sini, kita boleh buat search ni. Kita boleh baca pasal grid system dia.
Okey, lepas tu ada breakpoint tertentu yang kita boleh gunakan. Kalau setiap kolom ni kita boleh nyatakan kita nak dia makan berapa banyak ruang, berapa banyak kolom sebagai contoh, kalau saya buat sini kolom 6 dan di sini div kolom 6, kita akan dapat dua kolom yang sama saiz kiri dan kanan. Hello there. Okey, tengok macam mana rupa di sebelah kanan dia. Sekejap, cuba kita save. Ada lah tu. Hello there. Tapi tak berapa nampak. Sini there ni bermula dekat sini kan. Okay. Kalau nak betul nampak, mungkin kita boleh letak background sikit. So, BG dark. Yang ini, ada ke BG blue? Saya pun tak pasti. Ataupun BG primary. Okay. Itu dia. Primary sebab kalau Cosmo ni, primary tu warna biru kan. Okay, jadi dia akan jadi biru. Jadi dapatlah kita dua kolom. Kalau kita nak buat 3 kolom, dia kenalah macam 12 juga. Jadi setiap satu ni kenalah kolom bersaiz 4. Jadi yang ni kita buat BG secondary. Okay. Alright, nampak tak? Alright. Jadinya, kita tak adalah nak pakai macam ni. Kita nak buat form tu terus. Kita boleh call aja terus. Sebab nak pakai satu je dekat sini. Tutup punya div. Dan kalau cantik ni kita boleh letak setiap satu borang tu, kalau ikutkan dekat sini, dia ada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B, bahagian C elok dan cantik kalau kita letak dalam kotak-kotak tertentu. Jadi kita buat div card. Yang ini pun memang ada dalam Bootstrap. Kita boleh cari berkenaan cards. Kalau cards kita boleh dapatlah guna yang begini. Ataupun ada cards yang ada title ataupun yang ada header, ada footer, ada items macam ni. Ini semua cards lah. Boleh baca lagi berkenaan cards. Jadi kita nak buat yang macam ni. Okay. Jadi kat situ kita akan ada card. Dalam card kita ada div card title. Selepas card title tu, kalau selepas kita boleh pakai plus div card body dan tab. Dapatlah title di sini. Title ni mungkin kita pakai H5 dan kat sini bahagian A maklumat sekolah. Okey. Kalau mungkin kita nak boleh tambah juga kat sini. Jadi kita pakai H3 borang pendaftaran. Alright. Div card title card. Okey. Alright, jadi kat sini kita buat hello sikit. Macam tak berapa cantik, tak berapa kena dia punya card ni. Div class card. Card title. Tutup card body. Oh, bukan card title. Card header ke? Card header. Betul? Baru dia betul. Kalau kita nak cantik juga, ada juga kita boleh buat shadow. Adalah macam drop shadow sikit. Kan. Okay, kita nampak ni macam atas sangat. Mungkin kita boleh buat. Kita nak padding atas dan bawah saja. Kita boleh pakai padding Y. Dan padding sini kita ada margin, padding dan sebagainya. Kita ada dari 1 sampai 5. Jaraknya macam berbeza-beza lah. Okay. Yang ini pun mungkin kita nak bagi jarak sikit. Untuk ke bawah-bawah dia. Tambah kelas. Margin bottom. Kita cuba 3. Okay, belum? Alright, macam 3 macam not too bad. Boleh lah. Okay. Jadi kita dah ada satu card. Kita nak buatlah card-card yang lain. Card ni pun saya rasa elok kita letak margin bottom 3 jugalah. Supaya dah jarak-jarak sikit. Ctrl C. Ctrl V. Ctrl V. Buat 2. Okay, jadi ini B. Maklumat guru. Dan C. Account profile. Okay. Begitu rupa dia. Rasa macam B ni tak cukup sebab dia ada shadow kan. Kita buat 5 lah. Tengok rupa jarak antara card tu. Pakai 5. Alright. Ke terlebih? Kita pakai 4 cukup. Alright. Boleh lah tu.
Okey, jadi sekarang ni kalau untuk borang dia tadi, kita ada nama sekolah, fax, nombor telefon, email dan nama guru besar atau pengetua. Saya nak susun balik nama sekolah ni atas, lepas tu guru besar dengan pengetua ni yang kedua, lepas tu baru yang lain, telefon, fax dan email. Alright. Jadi kita mulakan dengan dalam body ni, kita boleh buat div row balik semula dan kolom-kolom balik semula. Jadi dalam row kita boleh ada row dan kolom balik semula lah. Alright, div row. Yang ini kita nak mula pakai form. Kita boleh tengok dekat sini macam mana kita pakai form. Masa tengok dalam form, kita ada form control, alamak silap tekan. Form control. Dan saya nak borang yang dia label kiri dan kanan. Mana Yang ini bukan, yang ini bukan. Yang macam ni. Email, okey. Macam ni. Jadi kita nak yang macam password ni, kita boleh pakai yang cuba password ni lah. Alright, kita ambil yang password ni, copy. Okey, kat situ kita nampak ada row, jadi kita boleh gantikan dengan row yang ni. Ctrl C, Ctrl V. Okey, mula tak kemas, kita boleh klik, kita formatkan HTML, bagi kemas balik. Alright. Jadi input 4, I4 ni kita removekan dulu. Jadi yang ini nama sekolah nama sekolah. Dan yang ini tukar guna type text. Dan ID ni pun kita buang dulu. Alright. Dapatlah kita borang yang sebegitu. Kalau ini satu row untuk satu line begitu. Mana tutup dia? Okey, jadi kita nak buat, kita copy paste sahaja. Tapi yang ini guru besar atau pengetua. Alright. Pengetua. Okey. Dan kita dah boleh tengok kalau kita resize kan. Dia dah jadi macam tu. Okey. Yang ni dia kita ada 5 ke 6 ke breakpoint kan. Jadi yang pertama sekali ni yang XS ataupun yang default. Lepas tu besar sikit yang ni SM, besar sikit yang ni MD, besar sikit yang ni LG. Biasa LG ni dah desktop ke atas lah. MD ni macam tablet lah. Okey, LG. Lepas tu ni XL. Lepas tu yang ni 2XL. Alright. Okey, jadi kita nak pastikan kita punya design ni elok untuk ke semua size. Jadi biasanya kita mulakan yang ni, yang ni okey. Bila dah kecil sangat, biar dia atas dengan bawah. Okey, tapi bila dia SM, nampak tak berapa cantik Kita nak bagi ruang lebih sikit untuk label dan ruang kurang sikit untuk teks ni. Okey, jadi kalau macam tu, sekarang ni SM dia kata dia pakai 2. Kita tak nak pakai 2, kita cuba tengok kalau pakai 4. Dan ingat kita kan berasaskan 12. Jadi ini satu row. Dalam row ni label ni dia sebagai kolom. Kan? Dan ada div lagi satu pun sebagai kolom. Kedua-dua ni sebab dia ada 2 kolom je, kedua-dua ni dicampurkan mestilah dah dapat 12 balik. Jadi SM atas 4, SM bawah kenalah 8. Kita tengok. Kita cuba pula untuk yang guru besar pengetua ni. 4 dengan 8. Okey tak? Ataupun kita cuba 5 dengan 7. 5 dengan 7. Dan ini 5 dengan 7. Alright, nampak macam better. Kalau kita tengok yang ini tadi SM, yang ni MD lah. MD ni macam dah terlampau jarak pula. Kita kecilkan balik. Jadi call MD, sini pakai 4. Jadi yang dekat div ni, call MD, pakai 4 dengan 8. Jadi kita cuba sini. Call MD 4. Call MD 8. Okay. Alright. Dan seterusnya ini untuk SM LG Jadi kita boleh pakai call LG, kita kecilkan lagi 3 dan call LG 9. Jadi call LG dash 3, call LG dash 9.
Okey. Kalau Excel macam mana? Too bad lah, tak apa. Kita pakai dulu. Kita cubalah, bolehlah. Call XL, kita buat 2. Jadi, kat sini, call XL jadi 10. Jadi, sini balik semula. Call XL 2 untuk label dan call XL 10 untuk field dia. Salah pula. 10. Okey. Nampak okey. Yang double X ke okey lah tu. Alright. Jadi sekarang ni cantik Jadi sekarang ni kita nak buat untuk nombor telefon dan sebagainya pula Okey. Yang itu kita cuba buat yang untuk yang ni mana Yang ni mungkin MD kot. Kita cuba div row dulu. Lepas tu kita buat div kita pakai lebih kurang macam ni balik. Tapi sekarang ni saya nak buat macam ada satu field dekat sini, satu field belah kanan. Kan? Lepas tu lagi satu field kat bawah. Okey. Jadi kita mulakan dengan apa Kita cuba kita mulakan dengan email. Email. Jadi yang ini mungkin kita boleh rapatkan ke dalam. Ataupun nombor telefon ke. Nombor telefon. Kalau yang ini, kejap kita cuba kira balik. SM, XS, XM. So yang ni MD, yang ni LG. Kita mula dengan LG. Jadi call LG dia atas 3, kita buat ni 3 juga. Jadi kalau 3 dengan 3, kita tinggal ada 6 lagi lah. Jadi kita boleh ambil ni balik semula, Ctrl C, Ctrl V. Dan kita tengok dia akan duduk kat sebelah sana. Jadi ini kita letak nombor fax. Dan mungkin kita boleh buat yang sama. Buat lagi satu. Yang ini email. Tak email sajalah. Okey, kalau tengok situ dia ada macam dia rapat Jadi dekat field yang atas ni, mungkin dekat salah satu ni kita boleh dekat sini, margin bottom 3. Alright, nampak better Kita uji. Yang ini pun kena letak dekat telefon. Yang ini margin bottom 3. Okey, so okey. Bermula dengan XS, SM, yang ni LG, XL, XS, SM, MD, LG. Alright, so LG dia kembang sikit lah. Alright. Kalau nak panjangkan sikit sebab nombor fax pendek saja. Nak bagi cantik kemas, mungkin kita boleh lebarkan sikit. Bermula dengan nombor telefon ni. Nombor telefon ni LG 3 kan. Sebab LG 4. Lepas tu ruang untuk teks ni, label yang fax tu kita pendekkan. So sini LG 2. Alright, nampak better kan. Yang ni kita boleh panjangkan lah supaya dia seragam kan. Email yang itu untuk field ni. LG 4. Alright. Okay. Cantik. Jadi sekarang ni kita nak buat yang untuk bahagian maklumat guru pula lah. Kat sini kita ada nama, nombor telefon jantina, grade, subjek yang diajar.
Okey, macam mana kita nak buat tu Rasa nama, mari kita tengok balik. Nama nombor telefon jantina. Okey. Jadi nama kita boleh ambil tiru balik dari yang nama sekolah ni. Ctrl C. Kita pergi dekat bahagian hello ni. Ctrl V. Tukar sebagai nama guru. Okey. Selepas itu kita nak buat dia ada nombor telefon dan jantina. Alright. Yang itu mungkin kita boleh ambil tiru macam yang inilah. Ini nombor telefon, yang ini jantina jadi kita ambil nombor telefon dan nombor fax. Yang mana tadi? So, yang ini guru besar, nombor telefon dan nombor fax. Kita ambil dari row ni. Lepas tu nanti kita tambah tutup row dekat bawah. So, yang ini satu row. Kita paste. Ctrl V. Jangan lupa tutup row dia. Alright. Kita format balik biar cantik. So, yang ini mungkin kita lebih pendek kan sebab belah kanan nanti ada banyak kita nak isi. Yang ini kita kat mana? Yang ini LG 3. Okey. Dan yang fill ni kita nak gantikan dengan radio button lah. Kalau kat sini kita boleh tengok kita radio button checks and radios. Kita nak radio button yang sebelah-sebelah kiri dan kanan bukan atas bawah macam ni. Macam mana radio inline. Okey, ini yang kita nak. Jadi kita nak 1, 2 ni kita boleh ambil. 1, 2, 3 tak perlu. Copy. Kita letaklah di dalam kolom ini. Cumanya ID ni kita ke IB lah dulu. Yang ini saya abaikan dulu bahagian ID, bahagian value dan sebagainya kan. Ni lelaki. Tak apalah letaklah tadi. Ganti label dia aja. Lelaki. Perempuan. Alright. Macam dia tak berapa cantik atas tu. Dia tak align dengan nombor fax kan. Jadi nombor fax tu nak tukar kepada jantina. Okey. Jadi dekat kolom ni. Mungkin kita boleh bagi padding sikit kat belah atas. Padding top 2. Dia dah align belum? Okey. Macam okey. Okey, boleh klik lelaki perempuan. Selepas itu dia ada jantina grade dengan subjek yang diajar. Okey, mungkin kita boleh buat grade dulu, lepas tu subjek yang diajar sebelah kanan ke? Okey, yang itu kita boleh pakai balik nombor telefon, tapi kita buat satu row baru. Satu row, label, okey, Ctrl C kat sini. Row ni habis dekat mana? Dekat situ. Kita paste dan jangan lupa tutup row yang tidak ada. Okey. Jadi yang ini kita nak gantikan dengan subjek yang subjek diajar. Pendekkanlah sikit. Okey. Tapi kita nak ganti dengan checkbox. Bukan checkbox. Drop down iaitu select. Jadi kita boleh ambil pakai ni je terus. Copy. Subjek yang diajar. Okey. Itu kolom dia. Isi dalam kolom ni. Kita kena gantikan. Okey. Kalau kita ambil dan ulang ni. Okey. Ctrl C. Ctrl V. Yang ini kita ada grade. Grade. Okey. Kalau nak mungkin kita boleh
apa dia, jarak sikit di situ. Jadi grade ni select LG3, jadi LG2 dan LG4. Okey tak? Ataupun mungkin kita boleh lebarkan yang ini. Yang ini LG3 dan kita lebarkan yang dekat subjek yang dia ajar ni. Yang ini nanti kita akan adjust lah label-label yang betul. Buat masa sekarang ni kita abaikan je dulu dan dapatkan layout ni yang betul dan cantik. Jadi kita nak besarkan yang ini jadi 4. Alright, kita tengok rupa dia. Okey lah, not too bad lah kan. Kalau grade ni dia macam kod sahaja, 1, 2, 3 ke apa kan. Jadi kita boleh pendekkan lagi tu kalau nak. Okay lah. Tapi kalau rasa okey, then okey lah. Seterusnya, akhir sekali di bahagian kotak yang ketiga, kita ada nama pengguna dan kata laluan sahaja. Kalau yang itu nampaknya macam kita boleh guna macam nama sekolah dan pengetua ni. Bolehlah kita ambil yang itu tadi balik. Ini row untuk nama sekolah. Lepas tu ini row untuk guru besar. Ctrl C. Terus pergi ke bawah. Lepas itu yang ini nama pengguna. Dan yang ke akhir ini apa? Kata laluan. Okey. Dan kita nak letak akhir sekali adalah checkbox ni. Saya bersetuju. Yang itu kita carilah radio and select ni balik. Dia macam tu aja. Kita dapatkan satu saja. Okey. Copy. Kita boleh letak di luar row ni. Kita tengok. Dia terus dalam cut body dia terus. Saya klik save kejap. Apa yang berlaku? Ada yang berapa betul tak betul? Reload kejap. Apa yang berlaku ni? Tu. Okey. Jadinya yang itu kita tukarlah. Saya bersetuju dengan syarat yang dikenakan. Saya bersetuju dengan syarat yang dikenakan. Okey, akhir sekali mungkin di luar ni kita letaklah satu button. Okey, tengok balik. Kita dekat call ni kat mana habis dia? Call dia habis di situ, jadi ke dalam ni lah kita letak. Button, jenis button secondary. Dan kalau kita nak buat button yang besar, kita buat BTN LG. Okey, daftar. Okey. Itulah button kita. Dan kalau kita nak centerkan dia, kalau kita tengok dia duduk dalam call kan, dalam kolom tu, kita boleh tambah text center. Semua pun jadi center. Tak nak lah. Kita tak nak. Jadi kita nak letak dekat dia je. Oleh sebab itu, mungkin kita kena buatkan satu div row dan macam mana dia satu kolom. Alah, kita buat div biasa je lah. Div text center. Alright. Text center ni pun ada dalam CSS. Dalam Bootstrap maksud saya. Duduklah dia kat tengah tu. Okey. Kalau kita nak, contoh saya nak buat macam background sikit lah. Tapi kita ada lagi satu container ni. Kalau ikutkan kat sini, kita ada breakpoint. Kalau macam besar sikit, dia akan ada ruang di kiri dan kanan. Itu macam breakpoint dia. Ada maximum width dia. Tapi kalau kita nak buat satu container yang lebar, kita buat div container fluid ataupun
Sebenarnya saya nak apply background color, biji light. Bila ada biji light ni ada macam background sikit, tapi kita nampak tak? Okey, kalau saya buat biji dark, just supaya kita nampak dia punya breakpoint tu. Kan? Kita ada ruang putih ni pula. Saya tak nak, saya nak dia memenuhi keseluruhan. Tapi sebenarnya kita nak pakai biji light. Jadi kita tak boleh apply dekat container yang ni. Kita kena buat satu div container fluid. Lepas tu sini kita tambah biji light. Yang ni ambil, bawa ke bawah sekali, kita tutuplah bawah sekali. Alright, jadi sekarang dah ada macam background sikit lah. Ada subtle je kan, bukan tak terang sangat, tak cerah sangat. Subtle je. Kalau yang ini pun kita boleh buat, kata yang header ni mungkin lebih cantik bila dekat card header ni kita buat biji dark. Jadi tak? Okay, mari tengok sikit dekat Cosmo ni. Kita nak mungkin background yang macam ni kan. Kita inspect element. Dia ada biji dark. Okay. Kita nak biji dark ni lah. Dan kita nak apply kepada kita punya header. Okay, save. Sepatutnya dia jadi dark. Okay, ni biji dark. Oh, kita salah letak. Kita duk buat yang dekat ni tadi. Jadi teks dia pula dah tak jadi. Buat teks white. Alright, cantik. Ctrl C, kita buat dekat header yang lain pula. Okay, yang ini. Ctrl V. Dan yang akhir sekali. Yang ini. Alright. Yang ni dia jadi macam besar macam tu kan. Kita tak nak macam tu. Kita nak dia maintain macam ni. Okey. Yang ini pun sama. Okey, kita nak dia maintain bila dia dekat LG. Untuk itu, kita nak adjust balik. Pastikan responsif dia elok dan cantik. Yang ini kita dekat LG kan. So, bila dekat XL, yang ini nama guru besar okey. Bila dekat yang nombor telefon ni, kita akan remove yang XL. XL, kita remove. Jadi dia akan follow LG punya rule. Sebab itu yang last yang paling besar. Yang paling besar. Okey. Kita tengok sekarang. Oh, ni terdapat space. Okey. Yang ini dah okey tak? Yang ini tak berapa okey bila dia dekat XL Jadi kita tengok dekat nombor telefon ni. LG XL10. Kita kena buang semua yang XL rated. Termasuk dekat field dan termasuk dekat label. Okey. Kita macam mana Maknanya dah LG kita kena rapatkan dia. Dekat XL. Sebab sini ada XL. Jadi kena buat jugalah call XL 2. Dan bawah ni pun call XL 2. Itu nombor fax dekat email. Call XL 2 dan kita lebarkan nombor fax ni. Nombor fax call XL 4 ke? LG 3 jadi dia kena 4 lah. Betul tak? Alright. Okey, cantik dah. Okey. Sekarang ni nak adjust yang bawah ni pula.
Mana tadi? Jadi semua yang LG kita akan remove dulu. Bukan LG, yang XL. Okey. Untuk bermula dengan nombor telefon. Nah, subjek dia ajar. Nama guru okey, bermula dengan nombor telefon. Kita buang semua yang XL. Okey tak? Okey, di atas ni kita letak juga call XL 2 biar sama dengan nama guru tadi. Okey, lepas tu jantina ni. Ni mungkin pun pendek sangat. Kita boleh buat call XL 3. Yang itu untuk jantina, salah. Minta maaf. Ini call XL 4. Okey. Nombor telefon, yang ni call XL 2. Dan yang ni call XL 4. Untuk jantina. Okey. Ke telefon ni kita boleh panjangkan sikit. Telefon untuk dekat field call XL 4. Rupa tak space kat situ. Tengok macam mana. Kalau kecil sikit, tu okey. Sebenarnya lagi satu kolom pun kita boleh lah. Kita cuba tolak. Lagi satu kolom untuk telefon nombor telefon, call XL 5. Dan yang dekat label dekat kelas ni, call XL 3. Alright. Jadi dekat sini, kita cuba yang LG ni pula. Kat telefon ni kalau kita besarkan sikit. Okey. Kan elok tu. Okey, jadi kita nak samakan subjek yang diajar dengan grade pula. Okey, subjek yang diajar untuk XL, mula subjek yang diajar tu 2 tu okey. Tapi untuk drop down ni, kita jadikan XL 4 Kita cuba 4. Bukan, kita cuba 5. Okey, grade dah okey. Lepas itu untuk yang kedua ni, dia call XL. Okey, kita cuba ni call XL 4. Call XL 3. Okey. Nampak macam okey tu. Kan? Okey. Rasa yang bawah ni tak ada masalah. Kata nama pengguna dengan kata laluan. Okey, cantik dah kita. Jadi begitulah kita adjust nak buat kita punya form menggunakan Bootstrap. Kalau kita kembali kepada Bootswatch ni, kalau kita nak tukar yang lain, kita boleh tengok kata macam tadi saya ada tukar dengan Sandstone. Kita boleh tengok edit in JS Reader. Kita nak dapatkan dia punya URL tu. URL dia dekat sini. Kita nak yang Bootstrap ni. Okey, dapatkan URL dia. Ctrl C. Pergi balik dekat CodePen kita. Kalau kita klik yang ini, kita pergi dekat CSS ni. Kita boleh tukar. Save and close. Jadilah. Dah tukar tema dah. Alright, jadi begitulah kita buat kita punya form untuk borang sekolah. Okay, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.